Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى ولله الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وغروبه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita hadir mendirikan solat secara berjamaah, dan seterusnya kita meluangkan masa ataupun kita hadir dalam majlis zikrullah sambil kita pendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sekalian, bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan masa kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada kita yang mana sebelum ini berbulan-bulan kita sangat rindu, kita sangat merindui untuk datang ke rumah Allah, sangat merindui untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, dan juga sangat rindu untuk kita nak kembali memeriahkan majlis-majlis agama, kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah agama. Dan kini Allah buka peluang kepada kita, Allah kembali memberi ruang kepada kita, maka kita manfaatkanlah sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi sekarang ini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, ataupun kita namakan sebagai bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memeriahkan bulan-bulan yang memperingati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan kita membaca sirahnya, hadisnya, sunnahnya, mengamalkan sunnahnya. Semoga semakin kita dekat dengan Nabi, semakin kita kenal kepada Nabi, dan juga semakin kita cinta kepada Nabi, dan mudah-mudahan dengan perbuatan tersebut, dengan amalan yang kita lakukan itu, mendapatkan kita ataupun melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dekat akhirat kelak kalau Nabi nak kenal pada kita, nak kenal umat dia, kalau tidak kerana kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kadang-kadang bukan kata sunnah, banyak lagi sebenarnya sirah perjalanan kehidupan ataupun kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak lagi yang kita tak pernah tahu ataupun kita tak pernah nak ambil tahu. Sayang sekali tuan-tuan, bila mana datangnya bulan Rabiul Awal, bulan memperingati peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak ambil peluang, tak ambil peluang untuk kita nak meraihkan. Bukan kita nak mengagungkan bulan tersebut, kita bukan nak angkat kata bulan ini bulan yang paling agung dan sebagainya, tidak. Tetapi dalam bulan tersebut, dalam bulan Rabiul Awal, berlakunya satu peristiwa yang sangat besar,
peristiwa mana yang menyelamatkan insan yang dilahirkan itu dapat menyelamatkan manusia daripada dia azab api neraka. Tak lain tak bukan Rasulullah SAW yang menjadi ikutan, panduan yang sepatutnya kita letakkan keutamaan dalam kehidupan kita. Apa sahaja yang kita buat, tindak tanduk kita, perlakuan kita mesti perlu dicontohi apa cara yang telah Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Itu sangat penting tuan. Sebab semakin semakin hari, semakin tibanya akhir zaman, sedar tak sedar kita semakin jauhnya manusia daripada cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata benda yang besar tak, kita tengok benda yang kecil. Bermula dengan cara bangun tidur, cara mendirikan solat, cara bermuamalat, cara makan minum, cara berkeluarga. Sikit demi sikit kita jauh kepada cara Nabi SAW. Sebab itulah dengan kehadiran bulan Rabiul Awal ini, kita perbanyakkan baca hadis-hadis Nabi, buka mana kitab-kitab ataupun buku-buku sirah, kita belajar balik, semak balik ataupun ulang kaji balik cerita tentang sifat-sifat Nabi dan sebagainya, supaya benda ini kita nak jadikan contoh tauladan dalam kehidupan kita. Baik. Dan seperti biasa, setiap kali kuliah bulanan saya di sini, dan saya bawakan hadis-hadis Nabi daripada matan Arba'in, daripada matan Al-Bani ataupun hadis An-Nawawi, 40 hadis Imam An-Nawawi. Kita nak kenalkan, ataupun mungkin kita dah lama belajar, duduk hadir kuliah berapa kali dah, mungkin dah ramai ustaz yang datang bawa hadis yang sama, bawa kitab yang sama, mata pelajaran yang sama. Kenapa perlu diulang-ulang? Kalau saya tanya tuan-tuan, hadis 40 ni mungkin kita banyak kali dah jumpa, banyak kali dah baca. Tetapi adakah kita benar-benar faham apa sebenarnya kehendak hadis? Bukan kata faham, bukan kata hafal, faham dulu. Paling tidak pun dalam 40 hadis ada satu yang kita pegang, kita ingat pelajaran dia, apa pengajaran dia, apa tajuk hadis tu, dan apa message, apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Paling tidak itu. Tak mampu nak hafal matan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil tak mampu kita nak hafal matan dalam bahasa Arab tu, paling tidak kita ingat dia punya terjemahan. Tak ingat terjemahan kalipun, paling tidak kita faham, kita dapat ambil mafhum hadis tu, apa tujuan, apa yang dimaksudkan dalam hadis ini, dan apa yang perlu kita buat dalam kehidupan kita. Kan? Jadi sebab itulah tak salah kalau kita baca berulang-ulang kali. Kita faham berulang-ulang kali supaya benda tu lekat dalam diri kita. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan kita dah sampai kepada hadis yang ke-15, sambungan pada hadis yang ke-15 di bawah tajuk memelihara ucapan hak tetamu dan jiran. Ada 3. Memelihara ucapan hak tetamu dan jiran. Sebelum saya bacakan matan hadis ini, sedikit sebagai pengulangan ataupun peringatan kepada kita bila mana kita belajar hadis, bila mana kita hadir pada kuliah hadis ataupun ceramah-ceramah ataupun majlis kuliah agama atau kuliah pengajian hadis. Pertama sekali kita kena faham apa itu hadis. Apa itu hadis? Kalau saya tanyalah pada tuan-tuan, apa maksud hadis? Apa itu hadis? Mungkin barangkali yang kita faham, yang terjawab, hadis adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adakah hadis itu hanya terhenti ataupun hanya sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, ataupun hadis itu lebih luas lagi maksud hadis? Sebab itu kita ulang kaji apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadis. Kalau kita kata apa itu Quran, saya tanya tuan-tuan, apa itu Quran? Quran kalam Allah, Quran firman-firman Allah, kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis. Apakah hadis? Hadis adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak terhenti sampai di situ, malah maksud hadis itu lebih meluas. Dan para ulama meletakkan ta'rif ataupun definisi hadis. Apa dia? Hadis ialah apa sahaja yang berkaitan, yang bersangkut paut dengan Nabi dari segi perbuatan, percakapan, pengakuan, dan juga sifat-sifat Nabi SAW. Ini maksud sebenar hadis. Dia ada 4.
Apa sahaja, maksud hadis, apa sahaja yang bersangkut paut ataupun berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi percakapan, dari segi perbuatan, dari segi pengakuan, dan juga sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia ada 4 ciri ni. Tetapi tuan-tuan, kita kena faham, dalam keempat-empat ciri ni, semua yang berkaitan, apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga beberapa perkara yang kita dibenarkan untuk beramal. Malah kita diwajibkan untuk beramal dengannya. Tetapi ada juga perbuatan Nabi yang hanya sekadar contoh, hanya sekadar panduan kepada kita, tetapi tidak boleh diamalkan. Nanti kita belajar. Baik. Bagi orang awam, bagi masyarakat awam ataupun orang awam macam kita ni, tuan-tuan, saya orang awam lagi. Kita bukan level ulama, kita bukan level syekhul hadis ataupun muhaddis. Kita sekadar orang yang belajar hadis. Level kita ni macam saya masih lagi level orang yang belajar hadis. Walaupun kalau mengikut takhasus ataupun mengikut pengkhususan pengajian saya di Al-Azhar di Mesir, saya belajar dalam bidang syariah. Pengajian saya, takhasus saya dalam bidang syariah. Dalam bidang syariah ni, orang fahamlah syariah ni lebih kepada hukum hakam, lebih kepada fiqh dan sebagainya. Tetapi ada mata pelajaran hadis. Dalam syariah juga, dalam bidang syariah, dalam fakulti syariah tu ada juga pengajian hadis. Kerana tak sempurna kalau kita belajar fiqh, belajar syariat, belajar fiqh, tapi kita tak bawa hadis. Tak belajar hadis. Sebab tu ulama kata, nak faham fiqh kena belajar hadis, dan nak faham hadis kena belajar fiqh. Dua-dua ni ilmu jangan tinggal. Fiqh dengan hadis, dia bergandengan. Tak boleh kita belajar satu, belajar separuh, faham separuh, belajar separuh, faham separuh. Takut kita salah faham ataupun salah amal ataupun tindakan kita. Baik. Dalam takhasus ataupun dalam bidang saya, dia ada satu subjek dinama sebagai mustalah hadis ataupun dipanggil ulumul hadis. Samalah ulum hadis ataupun mustalah hadis. Ada dinamakan sebagai ulum hadis, ada dinamakan mustalah hadis. Kalau bahasa Melayunya, ilmu metodologi hadis. Ilmu kaedah-kaedah mengenal hadis. Tuan-tuan, kalau kita datang kuliah ni, kalau kita nak belajar sampai tahap tu memang jenuh lah. Tuan-tuan tak faham lah nak sampai ke tahap tu. Cuma bagaimana cara untuk kita nak faham hadis? Kaedah sekarang ataupun zaman sekarang, bagi orang awam, cukup sekadar kita ambil buku, kitab yang telah disaring, yang telah diterjemah, yang telah disusun oleh ulama. Jadi tak payah kita nak pergi ambil kitab induk, kita nak kaji, nak bawa, nak keluar, nak takhrij hadis dan sebagainya. Bukan kemampuan kita. Bagi contoh, macam saya bawa kitab yang selalu saya bawa, kitab Al-Wafi, kitab hijau ni, kitab Al-Wafi ni. Kitab ni dah lama saya pakai dan saya belajar pun dengan kitab ni, dengan Syekh Usamah Al-Azhari, di Al-Azhar. Kemudian dengan beberapa orang syekh lagi, saya pakai kitab ni. Kitab ini susunan dia dah cantik, dari sudut matan, dari sudut sanad, dan terjemahan dah disiap-siap. So kita baca, faham dan ada huraiannya, selesai. Tetapi kerja ulama-ulama hadis, mereka bukan hanya nak terjemahkan matan, tetapi mereka mengkaji dari sudut periwayatan. Sebab tu dalam ilmu hadis dia ada dua. Dia ada dua cabang ilmu yang besar. Satu yang dinamakan sebagai riwayat, satu yang dinamakan sebagai dirayat. Ilmu riwayat kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya belum masuk lagi contoh. Daripada Abu Hurairah. Siapa dia Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah periwayat hadis. Abu Hurairah ini seorang individu, seorang muslim, seorang individu yang di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah perawi hadis yang kita akan baca nanti. Dia adalah periwayat hadis. Itu disebut ilmu riwayat. Ilmu riwayat. Dan kita juga bila kita belajar ilmu riwayat, baru kita boleh kenal siapakah perawi hadis ini. Adakah dia sahabat? Adakah dia tabi'in? Adakah dia tabi'in ataupun siapa? Perawi hadis kita kenal. Kemudian kita belajar pula ilmu dirayah.
Ilmu matan. Tadi kita belajar ilmu sanad, ilmu perawi. Yang ini ilmu matan pula. Kerana ada hadis yang matanya datang berbeza, tetapi maksudnya yang sama. Dia punya ayatnya berbeza, lafaznya berbeza, perkataannya berbeza, tapi membawa maksud yang sama. Sebab itu kadang-kadang bila berbeza itu pun ulama kaji menyebabkan dia berlakunya berubahnya status hadis tersebut. Dan kalau biasa kalau kita dengar hadis ni hadis sahih, itu status dia. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Tapi banyak lagi status. Dia kalau ikutkan tingkatan dia daripada hadis sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, hadis sahih. Kemudian bawah dia pula tingkatan yang kedua hadis hasan. Kemudian hadis hasan li zati, hasan pula pecah dua, li zati dengan li ghairi. Kemudian hadis dhaif pula. Hadis dhaif ni pun satu juga masalah bagi masyarakat kita. Ramai yang faham bila hadis dhaif tolak betul-betul. Jumpa je bila ada orang sembang kat dalam grup ke apa semua, dia baru belajar ni, dia baru datang kuliah. Dia kata, ustaz tu cakap hari tu hadis ni hadis dhaif, tak boleh sebarkan. Hadis ni batil, hadis dhaif, tak boleh amalkan, Nabi tak cakap macam ni. Ini adalah salah faham tentang kedudukan hadis dhaif. Hadis dhaif, dan satu lagi orang faham, hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Ini pun salah faham juga. Hadis dhaif bukan bermaksud hadis yang lemah. Kita duk terjemah ke bahasa kita je, kan? Hadis sahih okey boleh beramal, hadis hasan okey boleh beramal. Masuk hadis dhaif tak boleh. Hadis ni lemah. Terus kita terjemah hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Sebenarnya kata ulama, maksud hadis dhaif tersebut, dhaif itu bukan bermaksud lemah. Bukan yang kita nak terjemah secara bahasa kita, dhaif bahasa Arab, lemah bahasa Melayu. Nak terjemah pula yang tidak. Hadis dhaif bermaksud hadis yang tidak mencapai piawaian ataupun kedudukan dia nak sampai kepada sahih. Hadis sahih lawan dia hadis dhaif. Kenapa dia dhaif? Kerana dia belum cukup syarat. Hadis tersebut kenapa status dia dhaif? Kerana dia tak cukup syarat, tak sampai piawaian dia nak mengkategorikan dia sebagai hadis sahih. Paling tidak pun dinaik kepada hadis hasan, kedudukan dia, pangkat dia, status dia. Itu maksud dia. Bukan kita terus nak menghukum hadis dhaif itu hadis lemah, tolak terus, tak nak pakai, tak boleh beramal dan sebagainya. Jadi hadis dhaif juga ada pecahan dia, ada huraian dia, ada bidang-bidang ataupun ada keluasan dia yang perlu kita belajar dan perlu kita faham. Jadi kalau saya terang lebih lanjut, memang tuan-tuan akan pening lah. Dhaif macam mana? Dhaif dari sudut matan ke, dari sudut sanad ke, dari sudut perawi ke, macam mana ke? Dhaif dia ada banyak kategori dia. Dhaif jiddan ke, dia lagi banyak pecahan dia. Sebab itu tuan-tuan, bila kita jumpa hadis, kalau hadis itu masyhur, hadis ini muktabar, hadis terkenal, kita tengok dekat dekat slide, dekat TV ni, selalu keluar hadis kan, hadis-hadis kata-kata semangat, hadis doa ke zikir ke apa, hadis yang muktabar, tak jadi masalah untuk kita nak sebarkan dan tak jadi masalah untuk kita nak beramal. Tetapi kalau kita jumpa hadis yang tidak diletakkan kategorinya, mungkin orang yang tulis tersebut, dia buat artikel, dia buat poster, buat flyers ke apa, dia tak letak status hadis tersebut. Kalau kita tak belajar ataupun kita memang tak kenal hadis ini, tak pernah dengar sekalipun, maka hati-hati untuk kita nak menyebarkannya. Paling tidak, kalau kita nak juga, mesti kena rujuk dengan pakar ataupun ahli dalam bidangnya. Itu penting. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran kita tengok ayat Al-Quran, walaupun tak ada ayat, tetapi ada terjemahan ayat Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah sebagai contoh. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Kan kata-kata semangat tu, tapi dia ayat Quran. Boleh sebar tak? Boleh sebar sebab dia ayat Quran. Quran ini la raiba fi, tidak diragui. Tidak diragui kalamnya ataupun dia punya ketulinan, kesahihan dia. Quran tidak diragui sampai akhir zaman.
Tetapi hadis ini dia ada beberapa tingkatan status yang perlu kita faham dan belajar. Sebab itu perlunya ada pengajian ilmu supaya apa kita faham. Ini rupanya cara bagaimana nak beramal dengan hadis. Ini caranya rupanya macam mana kita nak mengenal status hadis. Sebab tu kena belajar. Tapi bagi orang awam, cukup sekadar kita ambil mafhum daripada hadis tersebut, balik kita amal. Kalau kita nak belajar lebih dalam lagi, kita akan jadi pening. Kita kena ada satu pengajian khusus. Kalau tak mengaji khusus, habislah. Contoh tuan-tuan nak baca Al-Quran. Contoh kalau ada orang yang seumur hidup dia tak pernah baca Quran, tiba-tiba dia ambil mushaf, dia nak baca Quran. Macam mana dia nak baca kalau dia sebelum ini tak pernah kenal huruf hijaiyah, tak pernah kenal alif bata. Jadi sebab tu dia ada asas dia. Asas nak membaca Al-Quran, maka dia kena belajar dulu kenal alif bata. Alif bata sa jim ha 28 atau 29 huruf hijaiyah. Kadang-kadang huruf dulu. Dah kenal huruf, kenal baris pula. Baris atas, baris bawah, baris tengah. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Kenal baris dulu. Lepas kenal baris pula, kenal pula mat dia. Kan? Kenal dia punya panjang pendek dia. Belajar pula tajwid. Kan? Ini semua dinamakan ilmu asas ataupun ilmu alat untuk kita nak membaca Al-Quran, untuk nak pergi kepada membaca Al-Quran. Dah belajar dah kenal alif bata, dah kenal baris, dah kenal mana tanwin, mana syaddah ataupun mana sabdu, ataupun mana baris mati, kan? Mana hukum tajwid, mana qalqalahnya, mana izharnya dan sebagainya, dengungnya, idghamnya. Barulah kita mampu untuk nak buka Al-Quran dan baca Al-Quran dengan betul. Itu baru baca, belum faham lagi. Baru baca Al-Quran, belum faham lagi. Nak baca, nak pergi kepada baca Al-Quran itu pun ada ilmu alatnya. Contoh yang lain saya bagi. Tuan-tuan kalau nak faham, kalau tuan-tuan nak buat kira-kira, nak menjaga lah. Orang nak menjaga ni mesti tahu kena kira duit. Nak bagi duit balance, nak kira duit baki, berapa modal, berapa untung semua, mesti kena tahu kira-kira. Nak tahu kira-kira ni kena ada asas matematik. Nak ada asas matematik kena kenal nombor dulu, kena kenal sifir dulu. Kan? Kena kenal nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada nombor tunggal, ada nombor genap, ada nombor ganjil, ada perpuluhan, ada bundarnya, dia kenal digit dulu, kenal nombor dulu. Lepas tu hafal sifir pula, sifir 2, sifir 3, 2, 4, 6, 8, 10, 2 kali 5, 2 kali 4, 2 kali 6. Kan? Kenal ilmu sifir dulu. Ini semua adalah ilmu alat. Barulah tuan-tuan boleh nak meniaga ke, nak kira duit ke, lagi mudah, senang. Kalau 5 keping duit RM10 tu ada 5 keping, berapa? Macam mana nak kira? Kan? Kalau duit shilling ni banyak macam ni, berapa nak kira? Berapa jumlah dia? Macam ni cara nak kira? Berapa nak bagi duit balance, duit baki? Ada ilmu ni, tak ada masalah. Ini contoh dia. Begitu juga tuan-tuan nak belajar hadis, nak faham hadis. Kalau kita nak memang betul-betul nak mendalami ilmu hadis, dia ada beberapa ilmu alat yang saya sebutkan tadi, ilmu mustalah hadis ataupun ulumul hadis. Apa maksud sanad, apa maksud dirayah tadi yang saya sebut, maksud-maksud yang tu istilah-istilah tu. Apa maksud muttafaqun alaih? Siapa pula Bukhari, siapa pula Muslim, siapa pula Abu Hurairah ni? Apa maksud sahih, apa maksud dhaif? Apa maksud hadis mursal, hadis mutawatir? Oh, banyak tuan-tuan. Sangat banyak, sangat luas. Jadi sebab itu bila kita belajar, kita akan faham beginilah cara dia untuk kita nak kenal dan kita nak beramal. Banyak orang dia baru belajar je, baru belajar hadis ni, baru masuk 2-3 kali kuliah je, balik ustaz cakap hadis ni dhaif, tolak, tak boleh beramal, jangan sebarkan, ini batil, ini tak betul. Kan? Tu dia nak jadi ustaz lah. Baru dia belajar beberapa patah hadis. So level kita sebagai orang awam, masyarakat awam ni, sekadar kita faham, ambil mafhum daripada hadis tersebut, balik amal cukup. Dan hadis tersebut daripada kitab-kitab mu'tabar. Bukan buku-buku yang tinggi-tinggi yang padat kita nak cari apa status hadis ni, baca-baca tak faham. Rupanya kita baca hadis yang lain. Sebab hadis ini dia banyak kategori. Hadis ahkam lain, hadis tentang hukum lain, hadis tentang sifat Nabi, tentang banyak hadis. Level dia banyak, tingkatan dia banyak, status dia pun banyak. Baik,
kita tak masuk mata lagi. Baik, hadis yang ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah? Saya sebutkan tadi, dia adalah sahabat Nabi dan dia adalah perawi bagi hadis ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata dengan kebaikan, atau jika tidak, dia hendaklah berdiam sahaja. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis sahih. Itu terjemahan dia. Kita akan baca huraian dia. Baik. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis adab. Hadis yang menceritakan tentang adab ataupun akhlak kita, tentang 3 perkara. Yang pertama, dalam pengucapan kita. Nabi kata, barang siapa dia ni mengaku dia beriman kepada Allah. Kita semua yang berada dalam masjid ni, kita mengaku kita beriman kepada Allah, dan kita beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat. Maka Nabi kata, kalau kamu mengaku, kalau kamu beriman kepada Allah, ini mafhum dia. Kita ambil mafhum dia. Kalau kita ni mengaku kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, percaya kepada hari kiamat, maka dia kata apa? Falyakul khairan, maka hendaklah berkata yang baik sahaja, aw liyasmut, ataupun diam. Tak nak cakap, baik diam. Hidup ni ada 2 pilihan. Kita ni ada 2 pilihan. Pilihlah salah satu, dan jangan kita duduk tengah-tengah. Tak mampu nak berkata baik, baik-baik diam. Diam itu lebih baik daripada kita buka mulut. Kadang-kadang kalau kita buka dalam mulut, orang tahu dah kita ni siapa, baik ke jahat. Dia sekarang bila hadis ni, kalau kita ada cara ni panjang lah, relate dengan akhir zaman ni, macam-macam berlaku. Orang bila buka mulut ni, kita tahu apa kisah macam-macam. Kisah dalam rumah, luar rumah, kisah dalam bilik, luar bilik, apa semua. Semua kita tahu. Dan moden, zaman sekarang lebih moden lagi. Tak payah buka mulut, tak payah dengan lidah, cukup di hujung jari. Sebab tu hadis ini dikata falyakul khairan aw liyasmut. Khairan ini ulama terjemahkan lagi, ulama huraikan lagi, buat baik, bukan sahaja berkata baik. Kalau orang tu dia berkata baik, dia hendaklah buat baik juga. Kalau orang tu dia berkata yang baik, maka dia hendaklah buat benda yang baik juga. Jangan kata mulut cakap lain, hati cakap lain, perbuatan cakap lain, perbuatannya lain. Itu tak kena juga. Jadi dia kena seiring. Kata yang baik, mesti perbuatan pun mesti kena baik. Tak mampu, baik diam. Lebih baik diam. Tutup handset, macam tu. Kata tutup handset, tutup internet, tutup data tu. Daripada kita scroll, buka, kita sensasi ni, ada gosip ni, jom bawang set, jom bang, kita pun viral. Disebabkan kita yang forward, kita yang share, kita yang post, kita yang masuk dalam WhatsApp group. Daripada kita seorang ni, kita seorang je, kita yang sebar, kita seorang je masuk dalam grup. Dalam grup tak ada berapa orang? 100 orang. Dalam grup WhatsApp tu ada 100 orang. 100 orang ni baca. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Kalau di kalangan 100 orang ni, mungkin kita ambil separuh, 50 orang ni disebarkan. Daripada berita tu, daripada kita seorang. Kalau berita tu berita kebaikan, berita yang ada manfaat, kata-kata nasihat ke, kata-kata motivasi ke, 50 orang yang sebarkan tu, kita dapat pahala, dia dapat pahala. Dia yang sebarkan, dia dapat pahala. Bagi contoh malam ni, yang kita buat live dekat kuliah kita ni live dekat Facebook Masjid An-Nur. Orang yang tekan button share tu, macam kalau kita tekan button share, kita seorang je tekan button share.
Yang tonton tu berapa ramai? Berapa ramai yang tonton ni, kalau ditekan share juga, orang yang tengok hasil daripada dia tekan share tu, dia dapat pahala. Sebab ada kebaikan di situ. Ada kebaikan di situ. Tapi kalau benda yang kita share, benda yang kita sebar, benda yang kita sampaikan itu adalah benda keburukan, benda yang mengaibkan, benda yang memalukan ataupun menjatuhkan maruah orang, maruah seseorang, kita seorang je share. Orang dalam grup tu ada 10, ada 100. Kita katakan paling tidak, paling sikit pun 10 yang baca. 10 yang baca dia share pula. Banyak pula dosa yang masuk, saham dosa, keburukan, kejahatan tu masuk pada dalam akaun kita. Itu jaga-jaga. Khutbah semalam, khutbah Jumaat, saya semayang dekat masjid wilayah belah KL. Tajuk khutbah semalam, awasi jerat media sosial. Tak saya tonton siapa yang duduk KL, yang semalam semayang Jumaat dekat KL, itulah tajuk khutbah semalam. Awasi jerat media sosial. Kerana media sosial ni dia alat. Dia semata-mata alat. Tapi kalau kita salah guna alat ni, sama ada dia mendatangkan pahala, kalau kita guna dengan baik dia akan datangkan pahala, kalau kita salah guna dia akan mendatangkan dosa. Bukan sekadar mendatangkan dosa, saham-saham orang lain kita pikul habis. Kita burukkan orang, kita aibkan orang, habis semua masuk dalam akaun kita. Jenuh pula kita nak cari orang yang mana yang share tu apa semua, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tak mampu, kata Nabi, falyakul khair aw liyasmut. Tak mampu nak cakap benda baik, tak mampu nak buat benda baik, diam tu adalah lebih baik daripada perbuatan kita. Diam. Tutuplah kalau kita pening-pening apa ni, gosip tu gosip ni, tutup je lah. Kan? Baca sebelah mata je. Kan? Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ni kita baca mafhum hadis tu. Saya tak sempat lagi. Kalau kita nak baca tentang perawi tadi dah panjang dah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Tengok. Islam sangat-sangat indah. Agama Islam ni sangat-sangat indah. Cantiknya, sempurnanya agama Islam, sampai jiran sebelah pun Islam ambil tahu. Jiran sebelah pun Islam suruh kita ambil tahu, jaga hati dia. Falyukrim jarahu. Jiran sebelah kita, tetangga kita. Bukan sebelah kanan saja. Saya tunjuk je belah kanan. Kiri pun sama. Depan pun sama. Kalau belah kanan tak ada rumah, mungkin jiran belah kiri. Kan? Kalau tak ada jiran belah kiri, mungkin jiran depan rumah. Kan? Mana tahu rumah semua jarak kan. Rumah sini semua tanah luar, rumah jarak, jaga penjarakan rumah kan. Kan? Jiran mana? Kata ulama, jiran ni yang kanan 40 belah kanan, 40 belah kiri, 40 depan, 40 belakang ni. Kalau duduk rumah apartmen, rumah flat, atas lagi, atas bawah lagi, semua nak kena jaga. Bismillahirrahmanirrahim. So waktu Oh, 15. Falyukrim jarahu. Sebab itu tuan-tuan, kalau dulu lah, cerita dulu, benda selalu jiran bergaduh ni, tak lain tak bukan bab kucing je. Kalau kampung-kampung dulu lama lagi, bab ternakan. Lembu dia masuk tanah kawasan dia, makan habis tanaman dia, kan. Elok semalam bau tanam ubi, bau tanam pokok pokok nangka ke apa ke kan, pokok rambutan, pokok durian ke depan rumah ke, kan. Esok-esok tengok kambing jiran sebelah tu datang duk makan dia punya tanaman dia. Kalau dulu bergaduh jiran tu lah, tak lagi jauh dah. Sebab rumah dia kan jarak-jarak, tanah dulu luas, kan. Lembu orang sana makan, lembu jiran sebelah sana makan kita punya tanaman sini. Elok kita dah beli pokok bunga tanam, dah semai apa semua, jiran makan. Bukan jiran makan, ternakan jiran yang makan. Wallahualam, kita berhenti dulu untuk azan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah satu lagi saranan dan pesanan Nabi SAW dalam kita nak memperakui ataupun nak membuktikan kita ini benar-benar beriman kepada Allah. Dan juga tanda orang itu dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka dilakukan perkara yang kedua yang saya sebutkan dalam hadis ini. Kita bacakan hadis ini. Falyukrim jarahu. Maka hendaklah, kalau terjemahan dia, hendaklah dia memuliakan jirannya. Bukan bermaksud hadis ini sepanjang masa kita nak kena datang ke rumah jiran bagi makan, bagi duit, bagi itu, bagi ni, tak. Cukup sekadar kita jaga tingkah laku kita, adab berjiran. Orang kata adab berjiran. Hak jiran kita, hak jiran tetangga kita. Kalau susah kita bantu, kita tolong. Kalau dia minta bantuan, minta nasihat, kita beri pandangan, beri nasihat. Kalau tak ada apa-apa, yang paling tidak pun jangan kita menyakiti. Jangan sampai kita bertelagah, bergaduh dan sebagainya, bermasam muka, kan? Walaupun kadang-kadang jiran kita selang 3-4 rumah, jiran juga tu, jiran sekampung, jiran setaman ataupun jiran sekampung. Kalau sini setaman kot, jiran setaman. Saya jiran sekampung, kampung damai. Jiran sekampung, jiran setaman, kan? Berapa ramai yang ada berapa banyak rumah yang ada di keliling kita tu, yang berdekatan, yang berhampiran dengan kita, itu jiran kita, yang kita perlu jaga hak dia. Kita ni rumah tak ada apa-apa, nak bagi makan pun kita pun cukup-cukup makan je, nak bagi duit apatah lagi. Maka cukup sekadar jangan menyakiti jiran tetangga. Dalam hadis yang lain disebut, jangan menyakiti jiran kamu. Hadis ini dibawa falyukrim jarahu. Kamu hendaklah memuliakan. Dalam hadis yang lain, matan yang lain disebut jangan menyakiti jiran tetangga. Bukan kita nak kena bagi duit, tak. Sepanjang masa nak kena hantar duit, sepanjang masa nak kena hantar makanan apa semua, makan tengah hari, sarapan pagi, makan malam. Jenuh macam tu. Goyang kaki kalau jadi jiran. Siapa nak jiran macam tu? Saya pun nak ada jiran macam tu, kan? Tak payah jiran sebelah makan tengah hari, petang pula jiran depan pula akan hantar minum petang. Malam tak payah masak pula, malam jiran belah sini pula akan hantar makan malam. Esok pagi jangan risau, nak bangun pagi nak masak buat sarapan, jiran belakang pula akan hantar sarapan. Wah hidup kita tu, kan? Tak payah masak, sebulan dapur tak berasap. PKP ke tak PKP ke, tak payah risau, jiran semua hantar makanan. Kalau dapat jiran macam tu, memang tuan-tuan memang first class lah. Jadi bukan itu tujuan maksud hadis, tetapi ke arah situ. Itu yang terbaik lah, kita memuliakan, bagi makan, jamu, jaga kita punya percakapan, tinggal laku. Tapi paling tidak kalau tak mampu nak buat itu, jangan sampai kita menyakiti. Macam saya sebutkan tadi contoh. Kalau orang dulu-dulu, kalau jiran bergaduh ni tak lain tak bukan hal lembu lah. Lembu dia masuk dalam kawasan rumah kita, makan tanaman kita. Itu dulu punya cerita. Kemudian zaman demi zaman kita pula, mungkin ada zaman sekarang ada lagi kucing pula, kan? Kucing jiran sebelah masuk rumah kita, berak dekat halaman rumah kita, habis anak kita terpijak apa semua. Itu pun satu benda, nampak bukan kita yang menyakiti, yang buat hal kucing kita, kan? Yang buat hal tu kucing kita, bukan kita. Kita tak cari masalah pun dengan jiran kita, tapi disebabkan kita tak dapat nak jaga betul. Kalau kita memang jaga kucing, sayang kucing, jaga betul, jaga jangan sampai dia pergi rumah jiran, buat hal dengan jiran, menyebabkan kita pula bergaduh dengan jiran sebelah. Tu zaman kita ini. Zaman sekarang benda tu ada lagi lah. Tapi yang paling moden lagi, yang paling latest lagi, duduk berjiran sebelah-sebelah ni, kita ada WhatsApp group, WhatsApp kejiranan. Kucing tak ada dah, lembu kambing jauh sekali, tapi duk bergaduh dalam grup WhatsApp. Jiran sebelah duk gaduh, jiran sini duk bergaduh. Jiran ni nak kaki niaga, asyik forward jadi punya produk-produk dalam grup WhatsApp. Jiran sebelah pula ni bengang pula, apa ni nak niaga pula dalam grup ni, kan? Sibuk jual curry puff, jual popiah, jual itu, jual ini dalam grup. Kita nak sembang hal masyarakat,
nak baik-baik, nak bersilaturahim, dia pula nak menjaga dalam grup kejiranan. Bergaduh pula, kan? Dah bergaduh dah satu hal pula, bergaduh dalam grup WhatsApp. Orang tu pun live group dah tak bertunggu siapa. Ini moden zaman sekarang. Cara moden menyakiti hati jiran. Kan? Kadang-kadang yang pelik pun ada juga. Hari tu live group ni masuk balik. Kan? Hari tu dah live group masuk balik ni kan. Ni pahal pula ni. Dah elok gaduh balik. Ini zaman moden sekarang. Sebab tu Nabi pesan falyukrim jarahu. Kena ambil berat. Banyak dah macam-macam cara lah. Kalau kita nak bagi contoh macam-macam lah. Baik. Seterusnya wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Mungkin zaman kita PKP sekarang ni, walaupun dah nak masuk fasa 3, walaupun dah tinggal 0.6%, kan? Orang tak sabar dah. Sekarang ni lagi 0.6%, nak sampai 90%, dapat peluang untuk kita nak rentas negeri kan. Lepas ni dah boleh berlepas ni, semua habis hilang. Kan? Cukup je 90%, kerajaan pun PM pun umum, kita dah boleh rentas negeri, semua hilang. Time tu kena semak balik hadis ni. Mungkin ada orang yang nak datang rumah kita, saudara mara, ada orang yang nak bertamu di rumah kita, yang dah lama tak jumpa ni, lama benda ni kita nak bincang hal ni, mungkin bincang hal keluarga ke, bincang hal bisnes ke apa ke, orang datang. Kita kalau sebagai tetamu, kita kena jaga adab sebagai tuan rumah. Kita kalau kata sebagai tetamu, kita kena jaga adab. Walaupun tuan rumah kata, buatlah macam rumah sendiri. Tuan-tuan apa? Okey, buat macam rumah sendiri. Kan? Okey, lepak sana, lepak sini apa semua. Kena jaga adab. Adab ni pun rasanya sebelum ni saya ada cerita juga. Bermula daripada adab kita sampai depan rumah orang. Kalau kita ni tetamu, bertandang ke rumah orang, adab kita sebagai tetamu kena jaga. Pertama, bila saat kita sampai depan rumah orang tu, masa sampai tu dah kena jaga dia lah. Belum masuk lagi, belum bagi salam lagi. Adab bagi salam pun ada juga adab dia. Yang pertama, bila sampai depan rumah orang, adab dia bagi salam 3 kali je. Melainkan kalau kita dah WhatsApp dulu, kita dah deal dulu. Okey, kejap lagi kita nak sampai dah ni. Ada kat rumah tak? Ada. Boleh datang tak? Boleh. Itu lain cerita. Tapi kalau kita main datang je, main terjah je, ketuk 3 kali, ketuk, bagi salam 3 kali tak jawab, beredar. Dia ada 2 kemungkinan. Kenapa tak berjawab? Dia ada 2 kemungkinan. Salam pertama, salam kedua, salam ketiga tak dijawab juga, kita balik. Kemungkinan yang pertama, mungkin tuan rumah sedang berehat, tak bersedia nak terima tetamu. Kemungkinan yang pertama, kita ni tuan rumah tu tak bersedia nak terima tetamu, sedang berehat, ataupun mungkin sedang ada masalah, sedang sakit, tak sihat. Orang tak sihat dia mungkin jadi tak nak lah, tambah-tambah lagi musim Covid kan, takutlah berjangkit pula pada dia punya tetamu sebagainya. Dia tak bersedia lagi nak menerima tetamu. Dan yang kedua, mungkin dia tengah penat, baru balik kerja, tak bersedia lah tu, ataupun dia tak ada, memang dia tak ada kat rumah. Kita ketuk, lebih 3 kali kita orang lain jawab, kan? Kita pun duduk layan minum, kita pun balik. Lepas tu kawan tu WhatsApp, dah sampai rumah ke belum? Tadi dah sembang ni. Sembang siapa? Sudah. Kan? Siapa pula yang melayan kita tadi? Kan ada satu misteri tu. Salam 3 kali. Adab ni salam 3 kali. Nak bagi salam pun, jangan kita berdiri di depan pintu rumah. Jangan kita berdiri di depan pintu rumah. Diri belah tepi sikit. Kalau ada tingkap, mungkin tengah tu, antara tingkap dengan pintu. Depan tingkap pun jangan, depan pintu pun jangan. Sebab apa tuan-tuan? Boleh jadi kita ternampak aurat yang ada dalam rumah. Boleh jadi isteri tuan rumah masa tu belum bersedia lagi, tak sempat nak pakai tudung lagi, tak sempat nak tutup aurat lagi. Kita pun datang, dia pun tunggu berapa nak buka pintu, kan? Jangan diri depan pintu, jangan diri depan pintu rumah. Buatnya dia bukanya, ataupun dia tak buka, anak dia buka, anak kecil dia datang, ya ada orang datang, anak pun buka, mak dia tengah lagi nak cari tudung. Kita nampak aurat dalam rumah. Sebab tu ada adab bagi salam, adab berdiri depan pintu rumah. Ini adab sebagai tetamu. Banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi kalau kita nak bincang benda tu. Lepas tu adab pula kita sebagai tuan rumah. Adab kita sebagai tuan rumah. Kita memanglah kalau kebiasaannya kita akan cakap, buatlah macam rumah sendiri. Tapi jadi jaga tu, takut orang salah faham.
buatlah macam rumah sendiri. Bila dia kata ni rumah sendiri, ni rumah aku, kau keluar lah kan. Rumah sendiri, buat rumah sendiri, dia halau pula kita sebagai ni kan, sebagai tuan rumah. Ataupun tetamu pula halau tuan rumah. Ataupun dia buat suka hati dia, kata dia buat rumah, macam rumah sendiri, pajak sana, pajak sini, ambil remote TV, tukar channel, kejap buka tu, kejap buka ni, minta password wifi, terus terus nak minta password, buka main internet apa semua. Jadi kena tahu. So ada dua, adab sebagai tetamu kena faham, dan adab sebagai kita juga adab nak memuliakan tetamu itu pun sebagai tuan rumah, nak memuliakan tetamu pun ada beberapa perkara yang kita perlu faham. Datang-datang, benda yang paling utama sekali, hidangkan air dulu. Jangan hidangkan makanan dulu, kan? Mungkin di dalam perjalanan dahaga dan sebagainya, tak sempat berminum ke apa, hidangkan air dulu. Tanyalah, nak fresh orange ke nak kopi ke apa, tak payah susah lah. Bawa lah teh tarik je kan. Bawa apa yang ada lah. Itu. Dia kalau dia pergi restoran pun, dia punya prosedur dia, SOP dia, kalau order makanan, dia akan hantar air dulu. Yang sebetulnya, air dulu, hidang dulu, baru makanan sampai. Sebab makanan nak ready lambat. Air ni senangnya, masuk kopi ataupun masuk teh, masuk gula, kacau-kacau, dah boleh hidang. Cepat. Kalau nak masak ni lambat, nak potong bawang, nak potong sayur, lambat kan. Jadi hidangkan air dulu, so layan tetamu. Dan kalau boleh, jangan biarkan tetamu tunggu lama dekat rumah. Tunggu lama seorang-seorang, kita pergi dapur sibuk masak. Ini terutama kalau orang yang buat dulu lah. Kalau buat open house, sekarang ni mungkin tak ada lah kot. Buat open house, disibuk dengan kedua dengan periuk, dengan apa semua kat belakang. Tetamu datang, tak jumpa pun tuan rumah. Keduri kahwin kat open house selalu macam tu. Tak jumpa tuan rumah, datang makan balik. Mana tuan rumah, tak jumpa langsung. Tuan rumah sibuk dengan. Pasal tuan rumah kena layan tetamu. Tu adab dia. Kita pula yang di tetamu ni pun kena juga. Dah masuk rumah awak, kena jaga adab juga. Adab dalam rumah. Jangan usik barang sembarangan. Tadi terlepas nak tengok kat rumah, dia tak sempat nak habiskan drama tu. Kita pun ada remote. Ambil remote TV selambai kita tukar. Orang tu mungkin tengah tengok cerita dia lah kan. Kita pun ambil remote, tukar channel lain. Tu. Kalau tuan rumah kata kamu duduk atas sofa, kena duduk atas sofa. Tak apalah, saya duduk bawah aja. Jangan tuan-tuan. Ini adab. Kita nak merendah diri tu tak salah, kan? Tengok tuan rumah duduk dekat atas lantai. Kita tengok tuan rumah duduk atas lantai, atas kapet. Kita dimuliakan duduk atas kerusi atau atas sofa. Kita kena ikut tuan rumah. Ada sebab. Ada sebab. Boleh jadi kalau dia duduk atas lantai ataupun mungkin lantai tu basah, kapet tu tak nampak basah sebagainya. Mungkin ada sebab lantai tu sejuk ke, nipis, kapet dia nipis ke apa. Ada sebab dia suruh kita duduk atas sofa. So kalau tuan rumah kata duduk sofa, duduk sofa. Duduk sini, duduk sini. Jangan duduk sofa sana, duduk sofa sini. Semua benda tu berlaku ada sebab. Kita tengok, sofa ni tak cantik lah, sofa sana lagi cantik. Nak try duduk sofa sana, nampak lagi mewah. Duduk-duduk kat sofa sana, tengok ada kencing anak dia. Kan? Itu sebab dia. Sebab ataupun adab, kena jaga adab sebagai tetamu. Dan kita juga kena memuliakan tetamu. Sebagai tuan rumah, kena memuliakan tetamu. Dan ada beberapa perkara yang kalau kita nak cerita pada malam ini, mungkin tak cukup masa. Jadi insyaAllah mungkin masa akan datang kita akan belajarlah benda tu. Ataupun kita macam masa yang khusus. Baik. Ketiga-tiga hadis yang Nabi sebutkan dalam ketiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, semuanya nak mengajarkan kepada kita, inilah ciri, inilah akhlak ataupun adab sifat seorang mukmin yang mengaku kita beriman kepada Allah. Level kita kalau kita mengaku beriman kepada Allah, buat benda tiga perkara ni. Ini asas paling mudah, paling simple. Yang pertama tadi kita apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik ataupun buat benda yang baik. Kalau tak mampu, diam. Aw liyasmut. Tak mampu, diam. Jangan nak sebar-sebar, jangan nak membawang, jangan nak gosip. Boleh jadi berita yang kita sampai tu belum ditashihkan lagi, belum disahihkan lagi. Benda baru viral, benda baru rumus, tahu rumus? Benda baru khabar angin. Belum sahih lagi. Pak, kita pun terus viral. Tak pasal-pasal kita telah viralkan benda yang palsu. Kalaupun benda tu betul sekalipun, tetapi kalau dia aib, menjatuhkan maruah orang, memalukan orang, maka juga mendatangkan dosa kepada kita. Yang kedua, Nabi pesan kepada kita, fal yukrim jarahu, memuliakan jiran tetangga kita. Tak mampu nak bagi duit, tak mampu nak bagi makan dan sebagainya, tak mampu nak buat benda-benda yang hebat, nak tunjuk hebat kita ni pada jiran kita, cukup sekadar jangan kita nak menyakiti jiran
jiran tetangga kita. Sama ada dalam di alam maya ataupun di alam realiti. Kalau dulu kita boleh cerita tentang alam realiti, menyakiti jiran di alam realiti. Zaman sekarang boleh menyakiti jiran di alam maya, menggunakan handphone, dalam grup WhatsApp. Tak dalam grup WhatsApp pun kita ambil gambar jiran kita sorok-sorok, tengok tu orang tu baru beli kereta. Tengok tu orang kereta orang tu, tengok ni. Kita pun sebar. Kan? Senyap je kan. Kena jaga-jaga. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia mengaku dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Tetamu ni dia bertandang 3 hari je. Syarat tetamu ni 3 hari je. Lebih daripada 3 hari kita dah boleh bagi pesan. Lama dah makan minum kat sini, dah 3 hari dah ni. Ada apa-apa hajat ke? Ataupun tak ada nak ke mana ke? Kita dah boleh bagi hint kat dia. Tanda tak suruh beredar. Melainkan kalau kita memang ada deal dengan dia, ada persetujuan dengan dia, saya nak tumpang rumah awak ni dalam seminggu. Jadi seminggu lah dia akan bertamu. Kan? Jadi tak jadi 3 hari dah. Kalau memang ada persetujuan tu, okey boleh. Nak tinggal dengan rumah saya seminggu, free of charge. Makan free, tanggung semua. Kan? Bantal tidur semua disediakan. Itu lain cerita. Tetapi kalau datang saja, datang saja nak apa nama? Syarat dia 3 hari. Lebih pada 3 hari, faham lah. Lebih pada 3 hari, faham lah. Masuk hari keempat, kalau tuan rumah tak hidang sarapan, faham. Asal lah hari ni tak ada sarapan. Semalam bukan main mewah makan, dengan udangnya, dengan sotongnya, apa semua kan, dengan ikan bakarnya. Masuk hari keempat, tak ada makanan ke pagi ni? Tuan rumah puasa kot. Tuan rumah buat puasa. Padahal itu adalah hint pada tetamu. Faham lah nak suruh beredar tu. Pergilah cari sarapan kat luar pula kan. Jadi itu kena jaga, kena jaga 3 benda ni. Baik, jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadi pedoman kepada kita dan kita ambil manfaat, ambil mafhum daripada hadis ni. Yang kita sebutkan tadi, ini hadis yang selalu kita dengar, selalu kita ulama bacakan kepada kita, tetapi ini masa untuk kita praktikkan. Ini masa untuk kita amalkan. Sunnah dalam kehidupan kita ni bukan hanya pada pakaian, bukan hanya pada percakapan, bukan hanya pada kelakuan kita, percakapan pun itu juga sunnah. Apa yang Nabi tunjukkan kepada kita, apa yang Nabi isyaratkan kepada kita, Nabi pesankan kepada kita, falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu, itu juga merupakan sunnah. Memuliakan tetamu itu merupakan sunnah. Menjaga hati jiran, tidak menyakiti jiran, itu juga merupakan sunnah Nabi SAW. Berdasarkan hadis yang kita baca pada malam ini. Bukan kita ingat sunnah ni, pakai jubah macam Arab, pakai serban apa semua ni kan, yang menyebut itu. Tapi dalam masa yang sama, kita menyakiti jiran. Sunnah yang ni kita jaga, sunnah pakaian kita jaga. Tapi sunnah-sunnah yang lain, sunnah kita dengan jiran kita. Sunnah Nabi SAW dalam kita nak menjaga hati jiran tetangga kita ataupun nak memuliakan tetamu kita. Nabi SAW adalah seorang insan yang sangat-sangat memuliakan tetamu. Dan sangat-sangat, kalau nak dibandingkan dengan dengan umat orang lain ataupun memang tak tertandingi. Cara bagaimana Nabi memuliakan tetamu. Dan diikuti oleh masyarakat Arab. Tuan-tuan kalau biasa pergi ke negara Arab, selain daripada Mekah, Madinah ke, kalau pernah bertamu, pernah datang ke rumah Arab ada kawan-kawan Arab kan, tengok macam mana Arab ni layan. Dia akan suruh anak dia, isteri duduk dalam bilik. Tak makan dulu tak apa. Tetamu first. Dia punya tetamu dia pertama dulu. Dia makan, dihidang apa semua. Makan dulu. Dia suruh kita makan, dia tak makan, dia suruh kita makan dulu. Itu adab dia. Bila kita makan tu, saya pernah pergi dekat saya tak ingat ada beberapa belah mana dia Arab, Yaman. Satu orang Arab ni lah, keluarga Arab ni kan. Dia ada dua apa nama dia panggil, ruang makan, dining room. Dia ada 2 dining room. Satu memang untuk tetamu, satu untuk keluarga. Itu special lah. Jadi untuk tetamu ni makan dia lain. Dengan kambingnya, dengan apa semua, memang kita melantak habis-habis lah. Makan je kita, jangan risau, tak cukup, tambah lagi. Tapi bila kita toleh tengok dining room yang satu lagi, makan roti kering je lah. Dia makanan keluarga dia. Kita rasa macam tak patut lah. Tapi itulah cara diorang, cara Arab dia nak memuliakan tetamu. Dengan ahli keluarga dia air kosong je, air mineral je.
Dengan kita dengan fresh orange, dengan itunya, dengan teh. Lepas air sejuk, air panas. Lepas panas sejuk lagi. Lepas tu bawa macam-macam air dia. Kembung pun minum air dia. Ni Arab. Sebab ini sebenarnya, inilah sunnah. Sunnah kita yang melayan tetamu tu. Bagi apa yang tetamu nak. Tak lama tuan, 3 hari. Syarat dia 3 hari, tetamu 3 hari. Bagilah apa makan-makan 3 hari, cukup. Hari keempat tak payah hidang lah. Tak menjadi salah, tak menjadi tuntutan, ataupun tak menjadi kewajipan bagi kita untuk kita nak memulakan tamu pada hari keempat. Macam saya sebut tadi, tengok hari keempat tak ada makanan, semalam kan main lagi kan, dengan kambing golek apa semua. Masuk hari keempat, mungkin tuan rumah puasa pun. Faham lah tuan-tuan. Cepat-cepat angkat kaki itu isyaratnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi tuan-tuan ada sebarang soalan? Jadi kalau tak ada sebarang soalan, insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang seterusnya yang akan datang, insya-Allah pada hadis yang ke-16 insya-Allah. Jadi apa yang kita bicarakan pada malam ini, kita belajar pada malam ini, sama-samalah kita berusaha untuk kita beramal dengan apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan ia menjadi pedoman dalam hidup kita, pengajaran dalam hidup kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan kita beramal daripada hadis-hadis yang kita belajar daripada hadis Nabi SAW ini, mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita, menjaga hidup kita, merahmati hidup kita, dan kita dibangkitkan di kalangan orang-orang yang bertakwa, dan juga mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.